أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ulang lupa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Seperti biasa kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan pada pagi subuh yang mulia ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melekatkan kita dalam kalangan ataupun meletakkan kita dalam kalangan orang-orang yang sentiasa mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita seorang hamba-Nya sentiasa istiqamah dalam melakukan kebaikan insya-Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung pengajian kita pada pagi ini. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah atau kitab menceritakan berkenaan dengan akhlak ataupun kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inputan hadis yang telah dilakukan oleh Imam Tirmizi. Minggu ini insya-Allah kita masuk dalam bab yang ke-16 seperti mana yang saya sebutkan pada minggu lepas. Bab ke-16 ini menceritakan berkenaan dengan perisai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang kita panggil safety helmet kan? Kalau kita pergi naik motosikal kena pakai helmet tak? Kalau tak nanti kena saman bukannya takut saman tapi untuk keselamatan sebenarnya. Jadi di sini bab ini menceritakan berkenaan dengan topi perang yang digunakan ketika dalam perang, mengambil peranan penting dalam pertahanan keprajurit. Topi ini dipakai setelah memakai kain di atas kepala kan? So ada perlu menggunakan semisalnya macam kain yang dililit atas kepala, barulah diletakkan topi topi besi itulah kan. Seperti mana saya sebutkan minggu lepas, kalau tuan-tuan pergi kepada muzium-muzium Islam kan, muzium-muzium Islam, kita lihat bagaimana topi besi yang dipakai oleh di zaman seolah gitulah kan, topi perang yang digunakan di zaman dahulu kan. Kita masa kecil-kecil dimomokkan dengan cerita Trojan Trojan kan, Trojan pakai topi besi tu. Tapi di zaman Rasulullah pun menggunakan pakaian yang begitulah, topi yang bukan sama bentuknya, dia berbeza lah kan. So pada kali ini hadis yang pertama yang menunjukkan daripada Anas bin Malik berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Makkah wa alaihi al-maghfar. Faqila lahu hadha ibn khatal muta'alliqun bi astarin Ka'bah faqala iqtuluh." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masukin kota Mekah dengan memakai perisai kepala. So Rasulullah masuk pada kota Mekah ketika apa? Pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 lah. Ramadan ke-8, pada 8 Ramadan. 8 Ramadan. Ramadan tahun ke-8. Macam itulah. Macam nak sebut dia. Masuk ke Mekah dengan memakai perisai kepala. Itu yang disebutkan sebagai topi besi, mirfal. Mighfar, mim ra fa ra, mighfar. Dan dikatakan kepada baginda bahawa Ibnu Khatal sedang bergantung pada tirai Kaabah, maka baginda berkata, bunuhlah dia. Tuan-tuan, kenapa Rasulullah menyebutkan demikian apabila dia masuk kota Mekah? Dan fokus pada Ibnu Khatal. Ibnu Khatal ni adalah orang yang istilahnya apa? Nama asal beliau adalah Abdul Uzza. Dan kemudian
dinamakan Abdullah setelah beliau memeluk Islam, dan beliau bergantung di tirai Kaabah kerana takut dibunuh dan pernah murtad selepas menulis wahyu. Beliau telah membunuh seorang Muslim yang telah berkhidmat dengannya, yang diutuskan Nabi atas dasar sedekah. Kan Rasulullah hantar kepada dia seorang pembantu, tapi dibunuh. Kira munafik ada ni, orang yang munafik. Beliau telah membunuh seorang Muslim yang telah berkhidmat dengannya, yang diutuskan Nabi atas dasar sedekah. Dia keluar daripada rumah dan disuruh menyembelih seekor kambing jantan dan menyediakan makanan. Maka dia tidur dan bangun daripadanya dan tidak dibuat kepadanya sesuatu pun. Maka dia tidak dapat mengawal diri melampaui batasan dengan membunuhnya. Marah sebab tak buat. Kan, macam yalah, kalau kita dengar sekarang ni kan, yang pembantu-pembantu rumah, minta maaf cakap, ramai yang menzalimi mereka. Kan, menzalimi pembantu-pembantu rumah ni. Dulu kita dengar sampai tidur di kaki lima rumah, and then tidak dibayar gaji, kan, dan ada yang didera, kan, subhanallah. Tak kurang jugalah yang dapat majikan yang baik, kan, dibawa pergi umrah bersama, subhanallah, kan. Yang macam ni jarang, kan, yang majikan yang menganggap mereka sebagai keluarga lah. Adalah cerita-cerita negatifnya tu, yang tak perlu kita kongsikan lah. Memang adalah sifat manusia kan? Bergantung kepada tuan rumah tu macam mana. Dapat pembantu rumah yang baik, yang solehah, macam itulah, solehah lah, yang baik kan, yang amanah dalam kerja tu, kalau dapat itu nikmat. Baik. Dia telah menjemput dua orang penyanyi untuk menyanyi. Ini ketulahan Ibnu Khattal, kan. Dia jemput penyanyi dan dengan alasan untuk supaya mengejek, kan, mengejek Islam, mengejek orang Islam dan mengejek Rasulullah SAW. Dia buat syair-syair suruh mereka menyanyi, tapi tujuan untuk mengejek, kan. Orang yang dibunuhnya ialah Abu Bazrah Al-Aslami yang dipukul lehernya di satu sudut. Hal ini menyokong kata-kata Nabi, sesiapa yang masuk ke masjid maka dia aman, selamat, kerana Ibnu Khattal adalah antara orang-orang yang dikecualikan Nabi, kan. Dia dikecualikan Nabi, kalau masuk masjid pun kena bunuh juga, contoh macam itulah, kan. Sebab dia adalah orang yang munafik, kan. Yalah, mana ada orang yang Rasulullah sendiri, kalau para sahabat lain, contoh sahabat lain, ialah Rasulullah hantar pembantu, kan, untuk membantu beliau. Ini adalah satu kemuliaan, tapi dia pergi bunuh orang tu, kan. Kemudian dia ejek-ejek pula, kan. Dia buat mereka ni menyanyikan melantunkan syair-syair, tapi atas alasan untuk mengejek orang Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright. So ketika masuk dalam kota Mekah tu lah, orang inilah dicari. Masa dia jumpa, bunuh, kan, sebab dia terlalu melampau, kan. Ada seorang tu, apa nama dia, Allah SWT, Ibnu Abi Sarah, kan, masuk kota Mekah tapi sebelum tu dia sempat masuk Islam, tapi tak dibunuh lah. Macam tu. Bunuh tu bukan sebarang bunuh, sebab mereka ni melampaui batas, kepada orang Islam, kan. Dia punya istilahnya, kalau biasa orang sebut makar, kan, tipu daya mereka ni kepada Islam, kan. Islam tidak akan menghalalkan darah seseorang itu kecuali tanpa asbab, kan. Kata dia tu bersebab, mesti ada sebab dia. Macam orang Islam sendiri lah, la yahillu damul imri'in, kan, tidak halal darah bagi orang Islam ni kecuali kalau dia membunuh, kan. Kalau dia bunuh, hukum dia bunuh lah, kan. Tapi sekarang, zaman kita sekarang, kena masuk mahkamah dulu lah, kan, bukan terus bunuh macam tu. Ini melampau pula, kan. Kuasa di tangan orang, bukan kuasa di tangan siapa?
of course dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, di sisi Allah kan. Kemudian pemerintah lah yang menguruskannya, bukanlah orang awam ni. Tengok-tengok dia buat bunuh orang, kita pun nak bunuh dia sendiri. Ini salah. Bukan kita yang menjatuhkan hukuman. Itu sebabnya kalau kita tengok ada setengah kes orang kawan ni buat hal, kemudian dia kena pukul kan. Dia tu kena pukul pun sampai dia mati. Ini masalah besar. Itu lah macam mana kita tengok orang tu kes dia mencuri ke apa benda, tangkap je, jangan pukul je. Maksudnya pukul dia sampai dia meninggal kawan tu. Ini masalah besar kan. Tangkap saja, ikat kat tiang, nanti polis ambil lah. Sila-sila kalau kita istilah munmawaknya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati, meninggal, masalahnya balik pada kita balik kan. Of course lah keluarganya akan menuntut keadilan. Silap-silap kita lagi kena hukuman bunuh. Ini masalah besar. Kalau dalam Islam kata, Rasulullah sebut apa? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang orang yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Berkenaan yang membunuhnya masuk neraka, sebabnya bersungguh-sungguh yang maktul pun, yang mati pun masuk neraka, yang membunuh masuk neraka, dua-dua masuk neraka. Sebab dua-duanya kata Rasulullah apa? Bersungguh-sungguh membunuh di antara satu sama lain. Ini dah masuk neraka lah. Sebab kalau terlalu marah kan, so niatnya memang nak membunuh juga. So yang seorang pun sama juga, lalas dua-dua mati. Bila dua mati maksudnya dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. That's why maknanya dalam kes-kes demikian, apa-apa aja yang ada istilahnya, kalau kena tangkap mencuri ke, apa kes lain ke kan, mengendap ke kan, janganlah sampai orang kata apa, of course kita ada marah, mungkin kita malunya ke apa kan, tapi kalau malu bahagian tertentu, mati tentu, tiba mati. Ada kes dulu masa saya belajar, dua orang student ni, mereka ni sparring kan, sparring taekwondo kan, dekat universiti, kat asrama. Sparring gurau-gurau, seorang tu dia black dan, seorang tu dia punya Allahumma salli Muhammad, dia punya ni, dia punya kira pelajar dia lah kan. So sparring, bila sparring ni dia tersepak bahagian yang sensitif, maybe dekat dia punya bahagian orang panggil apa ni, so bahagian kalau tepi sini, kalau kena, pengsan terus. So yang pelajar tu tersepak dia punya kira sifuk dia, tuan guru dia tersepak bahagian tu, mungkin tak sempat nak menepis, akhirnya dia meninggal. Subhanallah. Tapi alhamdulillah keluarga sebelah yang meninggal tu, so mereka ni sparring, bukannya nak membunuh, tak sengaja. Tapi alhamdulillah keluarga yang meninggal tu dia tak menuntut apa-apa, dia kena bayar diat je. Entah apa konta dia bayar tu, wallahu alam kan. Dia kena bayar tu, dan dia kena berpuasa gitu. Subhanallah. Ada juga kes yang tertembak rakan, tengah cuci dia punya pistol kan. So dia tengah cuci basuh-basuh pistol, dia tertarik dia punya tu. Bila tertarik dia punya picu tu kan, tengah basuh tu, Allah kenapalah dia ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala. So dia tertarik tu, peluru dia terus keluar. Bila keluar, kena besi, tiang besi asrama, kena besi. Dan apabila kena besi, sifatnya besi tu dia, saya rasa dia mampan kan. Ya, peluru tu mantul pada kawan tu kan, kawan dia sendiri meninggal. Pun sama jugalah, kena bayar dia.
kan, bukan sengaja, bukan atas niat untuk membunuh. Subhanallah. Allah SWT. Itu pengalaman dulu lah dengar. Okey, kita masuk hadis yang kedua dalam bab ni. Daripada Ibn Shihab, daripada Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa ala ra'sil mighfar qala falamma naz'ahu ja'ahu rajulun فقال له ابن خطل متعلق بأستار كعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan Mekah dan baginda memakai perisai di atas kepala, iaitu topi besi tu. Kan? Ialah Rasulullah pergi dalam keadaan apa? Lengkap dengan pakaian perang ni. Dan apabila baginda menanggalkannya, baginda didatangi seorang lelaki yang beritahu Ibnu Khattal tengah bergantung di tirai Kaabah. Kononnya dia selamat kan masuk dalam kota Mekah. Ibnu Khattal ni seperti mana disebutkan tadi, kononnya dia selamat, dia bergantung kat tirai Kaabah. Maknanya dari dulu tirai Kaabah tu memang ada. Kan? Cuma mungkin dia berbeza daripada sekarang. Sekarang ni tirai Kaabah, subhanallah, nak buat tu saya rasa beratus ribu kot dia punya kos tu, wallahu alam. Kan nak tenun dia punya sulam, dia punya tu nak tulisan khat kat situ tu. Oh, itu bukannya sesingkat mungkin, sebab itu pakai tangan semua. Kan? Pakai tangan semua. So dia akan ditukar setiap kali kan, kita nampak selalu kan, setiap kali musim masuk musim haji orang tukar. Maknanya setahun sekali. So dia kan baru hujan, walaupun hujan taklah selalu kan, dia kadang-kadang orang panggil apa, kadang-kadang burung berterbangan najis kat situ. Itu pun saya heran juga, ada jenis yang buat khurafat. Sampai ada yang gunting kelambu Kaabah tu. Kelambu Kaabah dia potong. Dia gunting, bawa balik. Dia buat ubat, dia kata. Pening tu. Ini benda khurafat. Dekat Masjidil Haram buat macam tu kan. Ada jenis gunting, dia ambil balik. Ini apa benda lah. Kan? Kononnya benda tu ada khasiat lah, apa benda lah. Sampai satu tahap ini mungkin kejahilan jemaah. Saya sempat melihat sendiri benda demikian. Ada yang ambil dia punya, Allahumma salli Muhammad, ambil dia punya serban, kain serban. Kemudian kebetulan kalau kelambu Kaabah tu dia akan diangkat separuh. Dia angkat separuh. So jemaah ni buat apa? Dia ambil kain serban, dia lap dekat dinding Kaabah. Dia lap. Saya kata subhanallah, ini untuk ambil keberkatan ke apa dia? Kan? Sama jugalah dekat dekat makam Rasulullah SAW. Kubur Rasulullah itu di dalam. Yang ni hanya dinding saja. Kalau kita tengok dia punya plan dalam tu kan. So kubur Rasulullah tu jauh daripada dinding yang ditutup tu. Itulah kerajaan Saudi, dia dinding tu kan, pagar kubur Rasulullah SAW. Kemudian dia letak juga macam beam lah kan situ untuk security lalu situ. Sebab kalau tak, orang pergi lap dia punya kain lah situ dekat pagar tu. Padahal kubur Rasulullah di dalam sana. Saya ada buat khurafat dekat situ. Padahal itu Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam dalam tu. Inilah yang cuba dihalang sebab mungkin atas rasa kejahilan. Masalah. Bila jahil dia buat macam-macam kan. Subhanallah. So kita jangan buat benda pelik lah. Ada dulu saya nak tergelak juga cerita apa.
Mustika. Kan? Dalam buku Mustika, ingat Mustika. Apa dia? Kapal terbang hampir tidak dapat berangkat lah istilahnya. Sebab apa? Bawa batu balik. Batu. Ada benda lah buat. Dulu kan Mustika dia suka buat benda-benda gitu. Cerita-cerita yang pelik-pelik. Bawa balik batu daripada Mekah tu. Dia ambil daripada wallahu alam. Mungkin dia bawa daripada Arafah tu. Kan? Semasa nak melontar dah. Kan melontar jamrah tu, so batu tu dibawa balik. Mungkin kononnya nak ambil berkat kot. Allahu Akbar. Cukuplah hanya bawa air Zam-Zam kan. Itu je cukup. Allahu Akbar. So Ibn Khattal ni dia bergantung dekat Allahumma salli Muhammad, kelambu Kaabah. Seolah-olah supaya dia terlindung daripada hukuman Rasulullah SAW untuk membunuh dia. Kononnya selamat lah. Nak selamat macam mana? Dia punya olahnya ataupun istilah orang Sarawak, berolah gila. Ialah sampai dibunuh kan. Bunuh balik lah kan. Dia sengaja membunuh. Maka baginda menjawab, bunuhlah dia. Ibn Syihab berkata, telah sampai kepadaku riwayat bahawa Rasulullah SAW bukan berada dalam keadaan ihram pada hari itu. So kenapa Rasulullah kalau masuk kota Mekah kena pakai ihram kan, dari segi hukumnya. Tapi ketika itu Rasulullah sebab pembukaan kota Mekah dia tak pakai ihram, dia pakai pakaian perang tu. Jadi di sini asal masuk Mekah pakai ihram kan. Tetapi ulama kata boleh tak pakai ihram ke Mekah untuk tak niat berihram ataupun buat haji atau umrah kan. Kalau kita tengok cleaner tu tak pakai ni kan. Tak umrah, maknanya boleh kan. Ataupun orang-orang biasa kan, kalau kita dah habis semua, kita masuk balik pakai pakaian biasa, dah habis umrah, masuk dalam, tak masalah kan. Okey, kita selesai dalam bab yang ke-16. Singkat saja cerita berkenaan dengan perisai kepala Rasulullah SAW ataupun topi besi Rasulullah SAW. So bab yang ke-17 yang menceritakan berkenaan dengan sifat serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pada tajuk ma jaa fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Pada bab sebelum ini Imam Tirmizi menyebutkan tentang topi besi Rasulullah SAW. Ia berada di atas kepala ketika perang. Persoalannya, bagaimana pula pada waktu biasa? Waktu biasa saja tanpa perang, apa yang Nabi pakai di atas kepala kan? Adakah Rasulullah seperti kita juga? So dia kata apa? Maka bab ini menjawabnya. Serban adalah pakaian orang Arab kan? Serban adalah pakaian orang Arab sejak dari dahulu sehingga pada zaman Nabi SAW dan juga para sahabat. Mereka memakai serban kerana ia adalah pakaian bangsa mereka. Betul kan? Pakaian mereka. So serban yang kita pakai sekarang pun, macam saya pakai sekarang ni pun, ini serban style orang Yaman kan? Orang Yaman pakai. Kalau kita pakai serban kena ada kopiah. Kalau dia tak payah, dia direct macam tu je, dililit-lilit je tu. Sama ada orang Yaman ke orang Imarat ke, dia pakai macam tu. Dia Saudi dia pakai lain, dia tak pakai serban. Jadi yang pakai kain serban tu dia letak benda tu kan. Mereka memakai serban kerana ia adalah pakaian bangsa mereka. Hukum asal bagi pakaian adalah harus, bermaksud setiap orang boleh memilih untuk memakai apa sahaja pakaian yang dia mahu, selagi mana ia tidak dilarang oleh syarak. Demikian juga pakaian dipakai di atas kepala, di kaki ataupun di perut. Dalam pelbagai riwayat menyebutkan bahawa kadang-kala Nabi SAW memakai serban bersama-sama kopiah, kadang-kala tidak memakai kopiah tetapi hanya serban semata-mata. Kadang-kala juga baginda memakai kopiah tanpa serban. Dia pakai kopiah saja. Dalam bab ini menyifatkan serban Rasulullah SAW dari sudut warna, sifatnya serta hukum berkaitan dengannya. Okey, so kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini daripada Hammad bin Salamah, daripada Mahmud bin Ghailan, daripada Waqi', daripada Hammad bin Salamah, daripada Abi Zubair, daripada Jabir berkata,
Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fath wa alaihi imamatu sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan Mekah dengan memakai serban berwarna hitam. Dia pakai serban warna hitam. Ataupun topi tu masuk sebab pakai dulu, masukkan topi sok. Ya. Kemudian hadis yang kedua daripada Ja'far bin Amr bin Huraith daripada bapanya berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ala minbarin wa alai imamati sauda. Sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkhutbah dan dalam keadaan dia memakai serban yang berwarna hitam. Kan? Serban berwarna hitam. Kemudian daripada hadis yang seterusnya daripada Amr bin Huraith daripada bapa yang berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas wa alai imamatu sauda. So hadis ni juga menyebutkan Rasulullah SAW memakai pakaian serban berwarna hitam ketika mana dia berkhutbah. Kan? Berkhutbah di hadapan orang ramai. Right? Kemudian daripada Ibnu Umar berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi qala Nafi' wa kana Ibnu Umar yaf'alu dhalika qala Abu Ubaidullah wa ra'aytu al-Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memakai serban baginda akan menjuntaikan ekornya antara dua bahunya, ada ekor. Kan? Sebab Rasulullah ada ekor. Kan? Berkata Nafi' bahwasanya Ibnu Umar melakukan hal yang sama, dan berkata Ubaidillah, aku melihat Al-Qasim bin Muhammad bin Salim dan Salim juga melakukan hal yang sama, iaitu menjuntaikan ekor serbannya. So serban Rasulullah ada ekor. Kan? Kalau kita tengok serban orang Syam, orang Syria kan dia tak pakai, tak ada ekor, maknanya dia bulat itu. Macam Mesir sama juga kan. Bukan serban tu, dia topi dia tu, dia lilit macam tu. Okay. Kemudian daripada Ibnu Abbas berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas wa alaihi isabatun dasma." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan masyarakat dengan memakai serban yang berbau wangi. Isabah ni kalau dalam matan hadis ni kata apa? Maksud situ adalah pembalut kepala. Benda mengikat kepala. So dasma ni adalah maknanya wangi. Serban Rasulullah pun wangi, bukan serban gitu. Kalau kita tahu bahawa Rasulullah SAW memakai sentiasa memakai minyak wangi kan, walaupun dia wangi. Macam tu. Walaupun Rasulullah ni orang yang tubuh badannya wangi, dan kita pernah sebutkan bahawa Rasulullah SAW ni sampai orang mengambil peluh Rasulullah SAW, para sahabat mengambil peluh Rasulullah SAW, dia letakkan dalam satu majlis tu wangi disebabkan peluh Rasulullah SAW. So kalau kita letakkan peluh kita, satu majlis tu berbusuk. Betul tak? Ini masalah. Sebab tu sensitif tu kan. Kalau kita datang daripada mana sekalipun, waktu kita nak solat, datang ke masjid, pastikan diri kita tu satu, bersih, bau tu tak ada. Kalau kita tahu kelemahan kita ada bau ketiak lah maksudnya kan, sila-silalah berbekalkan deodoran. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu jemaah kan. Rasulullah larang orang ke masjid kalau makan bawang merah kan, bawang putih. Itu baru bawang merah, bawang putih kan, ataupun bawang bombay tu. Bau bawang tu Rasulullah kata jangan datang ke masjid sebab dia mengganggu bau dia. Kita zaman sekarang, kalau kita di Malaysia, siapa yang badan dia bau mengganggu, sekarang banyak benda yang boleh memudahkan kita. Pakai bawang ni lah, pencuci, pewangi ketiak tu kan. Kalau kita tahu memang kita bau, pakai pewangi ketiak, and then orang panggil apa, pakai minyak wangi. Kalau tak ada pewangi ketiak tu, senangnya sekarang ni ambil malaikat subuh tu, cadit kan ada pewangi. Ada nama minyak wangi tu malaikat subuh kan.
Ataupun kita pakai yang spray tu, spray badan tu, spray kat situ, dekat ketiak tu, supaya tak mengganggu jemaah. Ini alhamdulillah lah kita satu sekarang istilahnya apa? Masih berjarak lagi. So orang tak cium. So 1 April nanti pada rapat balik, berhati-hati. Masa cuma sekarang ni masih pakai mask kan. Taklah cium sangat orang yang sebelah menyebelah. Kalau tak pakai mask, diangkat saja ketiak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan tu baru nak pasang niat, dia bukannya berniat, tapi dia menyumpah orang yang di sebelah. Kan? Siap kata ba'i lagi. Kau ba'i, selakak, siap lagi. Satu tebal bitong saja. Atau kata mengelam. Mengelam kau siap. So, berhati-hatilah sebab takut mengganggu jemaah. Lepas tu Rasulullah tekankan kalau dah makan bawang sekalipun tak payah datang. Ini kan kalau badan kita berbau dan sebagainya. Petai sama jugalah. Makan petai, makan durian, itu adalah benda-benda yang boleh mengganggu jemaah. Kalau makan durian tu pakai mask elok. Kalau nak datang ke masjid je pakai mask. Masalahnya kalau belahak tu, dia punya bau tu mengganggu jemaah. Orang sebelah ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu juga adat kita ni, orang kita dah. Ya. Adat yang saya rasa adat yang tidak baik. Sebab apa? Kalau masa dah makan kat kedai ke, kat mana ke, dia punya belahak dia, sedawa dia. Orang Arab, saya pengalaman saya belajar, kalau kita sendawa belahak tu, lepas makan, dia sumpah yang gitu. Dia sumpah sebab apa? Bagi dia yang keluar daripada mulut dengan yang keluar daripada bawah ni sama je. Itu mengaibkan. Tapi kita benda tu jadi bahan ketawa. Kan? Itu jadi bahan ketawa. Sepatutnya tak boleh buat macam tu. Kan? Kalau belahak tu perlahan je lah. Kan? Jadi siap kuat lagi. Buat gitu. Jadi kita tak sensitif. Sebenarnya kita kena tukar cara kita tu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu jemaah lain ataupun orang yang dalam kedai, terutama dalam kedai lah. Apa dia kata orang Islam macam ni, itu orang Islam kan. Apa orang Islam macam ni buat macam tu. Tambah-tambah kalau kita masuk kedai semua pakai kopiah. Lagilah. Kita dua benda yang jadi bahan lawak kita. Sendawa, kentut. Kan? Kita kentut jadi bahan lawak. Padahal itu aib. Betul tak? Malu kan? Dekat mana-mana kaki buang je. Kan? Siap berlawan lagi. Siap berlawan kentut je. Allah. Sebenarnya benda itu sebenarnya adab. Adab. Satu yang tidak baik lah. Okey. So setakat itu insyaAllah yang kita boleh sharingkan bersama. So minggu depan kita masuk dalam bab yang ke-18 yang menceritakan berkenaan dengan kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Kan? Jadi aku qouli hadza wa sallallahu alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.